Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ini akan berlaku kalau sekiranya berada di bawah pemerintahan umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bagi contoh. Apabila hadis yang saya bacakan, fasjudu yasjudu lillahi sajdatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iaitu kita ini tidaklah kita ini sujud melainkan tiap-tiap kali sujud. Tasat ni kita sujud berapa kali? Tasat kita sujud 8 kali. 8 kali dah, 4 kali. 4 kali sujud. Kita sujud, rakaat yang pertama 2 kali, rakaat yang kedua 2 kali, 4 kali sujud. 4 kali sujud. Maksud dalam 4 kali sujud tu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat menuliskan 4 kebaikan kepada kita. Kemudiannya diangkat 4 darajat. Kemudiannya dipadamkan 4 dosa. Tu, macam tu tak? Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita macam tu. Dan kemudiannya apabila dijanjikan perkara tersebut, kita melihat mengapakah sujud menjadi perkara yang paling utama. Kita tengok apa yang berlaku kepada Azazil. Azazil ketika nak dilantik menjadi ketua. Kalau tengok ni malaikat-malaikat yang lain hebat-hebat tak? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Patutnya lantik malaikat Israel lah. Sebab dia yang last sekali nanti esok ni. Patutnya lantik dia lah. Sebab dia nampak hebat, nampak gerun dan sebagainya. Boleh mengetuai pasukan malaikat ni. Tapi ada orang tuan dengan malaikat mencari pasal. Entah kenal tak? Cari pasal, habis cari pasal dengan manusia, cari pasal dengan malaikat dah. Tu ada juga orang macam tu. Jangan duk tiru dia. Dia berani sungguh. Dia panggil apa? Wira negara. Wira suruh menyelamatkan negara pun dia. Kemudiannya nak lawan dengan malaikat pun dia juga. Oh, cari pasal dengan malaikat pun dia. Habis manusia dah cari pasal dengan malaikat pula. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah. Azazil diangkat menjadi ketua. Agak-agaklah sebab apa dan mengapakah Azazil itu diangkat menjadi ketua kepada pasukan malaikat. Tak lain tak bukan apabila Azazil pada saat itu dan ketika itu dia ni paling banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan banyak sujud itulah Allah janjikan, Allah angkat, kan? Wa rafa'a darajatan, diangkat darjat dia. Azazil diangkat menjadi ketua dan mengetuai pasukan permalaikat pada ketika itu. Dia jadi ketua. Malaikat Jibril sujud tak ke Allah? Sujud. Malaikat-malaikat lain sujud tak? Tapi yang paling banyak sujud pada ketika itu Azazil. Iblis lah ni lah. Azazil hebat dia pada ketika itu. Terkemuka dia daripada kalangan makhluk-makhluk yang lain. Sebab banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya satu orang kalau sekiranya, satu makhluk kalau sekiranya dia nak supaya ditinggikan darjatnya oleh Allah, dicatatkan kebaikan kepadanya, dihapuskan dosa-dosanya, hendaklah dia memperbanyakkan sujud. Banyak sujud kepada Allah. Banyak sujud ni apa dia? Banyak buat ibadat kepada Allah. Kita ni banyak sembahyang. Kita ni, kalau kita ni daripada sudut jari kita ni. Jadi iblis pada ketika itu banyak sujud kepada Allah sehingga dia diangkat menjadi ketua. Tapi perasan tak? Bila iblis dilucutkan jawatan sebagai ketua pasukannya. Nah, bila dia dilucutkan jawatan sebagai ketua tu, apabila dia mula tak mau sujud. Kerana sujud dia diangkat dan kerana sujud juga dia dijatuhkan. Kerana perbuatan sujud tu juga dia dijatuhkan. Dia dilucutkan jawatan. Pada ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya supaya sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa dia kata? Dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud. Dia ketegang. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah yang lainnya kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia jadi ketegang. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Betul kita tengok manusia pun sama.
Kalau sekiranya manusia yang sujud kepada Allah dijanjikan diangkat darjat, dituliskan kebaikan, diberikan pahala dan kemudian dihapuskan dosa. Diangkat darjat dia. Bayangkan manusia yang tak sujud kepada Allah. Sama tak jadi macam iblis. Tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sujud, dia tak sujud, ketegak. Hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katalah umur 50, 60 masih lagi ada waktu-waktu yang dia tak sujud. Sujud waktu mana? Maghrib saja. Nah, subuh, zuhur, asar tak sujud pasal sekalut sibuk kerja. Nah, orang yang tak mau sujud kepada Allah akan direndahkannya. Seperti mana orang yang sujud kepada Allah diangkat darjatnya. Darjat di sini bermaksud apa? Ada pendapat yang mengatakan sujud juga nak menentukan keadaan dan tingkatan syurga mana kita nak duduk. Siapa yang paling banyak sujud, maka akan tinggi lagi lah darjat dia, ataupun tinggi lagi lah kedudukannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu satu bab. Dan kemudian kita tengok pula apakah kepentingan berkaitan dengan sujud ni. Banyaklah kalau kita nak ambil tajuk sujud ni, satu tajuk ni semua. Tapi ini sikit lagi lah. Bab berkaitan dengan sujud juga. Di saat satu orang nak menemui kematiannya, sebelum tu datanglah malaikat. Malaikat maut akan datang awal sebelum tu lagi. Dia akan datang beberapa hari awal. Ada yang mengatakan bahawa 40 hari sebelum tu. Antara yang dibisikkan oleh malaikat maut, dia banyak benda dia sebut, banyak benda dia sebut di telinga kita, tapi kita tak dengar. Antara yang dibisikkan dan disebutkan oleh al-malakul muwakkilun yaqbidur ruh ni, apa dia disebutkan? Dia kata fa'akthari sujud ya ibadallah, fa'akthari sujud, wahai hamba Allah, perbanyakkanlah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesanan malaikat maut. Maksudnya pesanan itu dibuat kepada kita sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Kita kena menganggap bahawa tiap-tiap hari itu seolah-olah ada pesanan kepada kita bahawa kita akan mati 40 hari lagi. Esok lagi kita sujud lagi kepada Allah, berusaha sujud kepada Allah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita ingat yang kita akan mati beberapa hari lagi. Jadi itu sebagai panduan kita pada pagi ini berkaitan dengan sujud. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ruang, ada masa sujud kepada Allah. Dan kemudiannya apabila kita melihat di manakah tempat yang paling baik di dalam kawasan kita ni. Nah, kawasan kita ni bukan pasar raya, bukan Tesco, bukan tempat beli belah, bukan tempat-tempat makan ni. Tempat yang paling baik ialah masajiduha. Nabi SAW ba'ala. Tempat yang paling baik ialah apa dia? Masajiduha. Tempat ramai mana manusia sujud kepada Allah dalam kawasan kampung tuan-tuan ni, yang paling baik ialah masjid ni, tempat sujud kepada Allah SWT. Jadi rugilah orang yang tidak datang kepada tempat yang paling baik daripada kawasan ni. Rugilah kalau kita ada anak kita tak pernah mai jejak kaki ke tempat yang paling baik di dalam kawasan ni. No? Rugilah kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan berada dalam kawasan yang paling baik kalau sekiranya kita tidak datang dan kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik ini. Sebab esok ni kita akan kembali ke sana. Nah, mula-mula sekali kita akan pergi mana? Belah tu kubur nama dia. Kita akan pergi ke sana dan tinggalkan dunia ni. Peluang Allah bagi sujud-sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,